Okay, kita tengok. Untuk tahun 6 tauhid ni ada berapa? 6 subjek, 6 tajuk. Yang pertama perkara sam'iyat. Okey. Kita tengok satu-satu . Apakah yang dimaksudkan dengan perkara sam'iyat? Siapa masih ingat lagi ingat? Siapa masih lagi ingat? Perkara sam'iyat tu apa? Apakah perkara sam'iyat? Sam'iyat. Benda gaib yang hanya boleh diketahui oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Ingat, sam'iyat ialah perkara gaib. Gaib yang hanya boleh diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksud dia. Okey, apakah hukum percaya dengan perkara sam'iyat ni? Wajib. Wajib. Kalau tak buat, kalau tak percaya berdosa. Okey. Ustazah ringkaskan. Nanti Ustazah bagi kuis, nanti kamu jawablah. Okey. Perkara sam'iyat ni ada berapa perkara yang kamu belajar lah dalam buku ni? Berapa perkara yang kamu belajar? Sepuluh. Okey, yang pertama ialah apa dia? Syurga. Pahala. Dosa, pahala, syurga, neraka, alam barzakh, syaitan, sirat, mizan dengan mahsyar. Betul tak? Okey, kita tengok Okey, kita tengok satu persatu. Kenapa tak nak keluar ni? Sekejap hang. Okey, kalau apakah yang dimaksudkan dengan syurga? Apakah yang dimaksudkan dengan okey, kita tengok dulu pahala, sorry. Pahala dulu Kita pergi dengan pahala dulu. Okey, pahala. Dah kenapa pula? Pahala ialah apa dia? Balasan baik. Pahala ialah balasan baik. Kepada siapa? Bagi seseorang yang melakukan perkara ketaatan. Kalau cakap cukup kalau macam tak ingat panjang kan, boleh yang ni pun dah okey ni. Balasan. Yang penting ni balasan baik bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara ketaatan. Okey. Dalil nakli untuk pahala adalah surah Ar-Rahman. Apalah. Ustazah risau masuk sebab Ustazah tak buat soalan ni, biasa Ustazah buat. Jadi tahun ni Ustazah tak buat. Tahun ni orang lain yang buat soalan. Jadi dia adalah surah Ar-Rahman. Okey. Seterusnya kita tengok yang berlawanan dengan pahala, apa dia? Yang berlawanan dengan pahala apa? Dosa. Okey, dosa ialah balasan juga. Tetapi balasan buruk. Bagi seseorang yang apa? Bukan perkara-perkara maksiat. Yang melakukan perkara-perkara maksiat dan meninggalkan perkara-perkara yang disuruh ataupun yang disyaratkan lah. Jadi kena ingatlah berlawananlah dengan pahala. Jadi apa dalil nakli bagi dosa? Surah kenapa slow sangat ni? Surah kenapa ni? Surah apa? Anak-anak, ada buku teks tak? Apa dalil nakli dia bagi dosa?
Ada buku teks tak? Tengah tengok ni. Tengah tengok. Dalil. Dalil nakli tu yang dalil nakli ni yang Yelah. adalah Al-Quran. Okey, seterusnya selepas dosa apa dia? Alam Hamzah. alam barzah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan alam barzah? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan alam barzah? Alam barzah ialah satu alam lain. Satu alam lain yang Yang dimasuki seseorang telah meninggal dunia untuk menunggu kepada hari kiamat. okey, ingat tau. Alam barzah ialah satu alam lain, alam lain yang dimasuki seseorang yang telah meninggal dunia, untuk menunggu kedatangan hari kiamat. Sticky note dalam beg tu, dalam poket. Okey. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat nikmat dan mereka yang kufur akan mendapat azab. Okey, kalau jumpa tak? Macam-macam tu. Okey, kalau dia tanya maksud alam barzah ni setakat ni je kamu bagi. Ni. Alam barzah ialah satu alam lain yang dimasuki seseorang yang telah meninggal dunia untuk menunggu kedatangan hari kiamat. Ini adalah tambahan saja. Kalau ingat boleh je tulis. Okey. Dalil nakli untuk alam barzah ialah surah Al-Mu'minun. Okey, seterusnya padang mahsyar. Padang mahsyar ialah tempat berhimpun, tempat berhimpun. Bukan berhimpun nak lepak-lepak ke tak Okey, mahsyar ialah tempat berhimpun seluruh manusia, jin dan makhluk-makhluk yang hidup dari awal hingga akhir zaman. Untuk dihisap segala amalan mereka. Diputuskan hukuman seterusnya sama ada ke syurga ataupun neraka. Andai kata tak ingat, tulis je sampai sini. Sini pun okey dah. Ataupun tulis je tempat berhimpun seluruh manusia, jin dan makhluk-makhluk yang hidup dari awal hingga akhir. Kalau ingat semua, lagi bagus. Okey, surah yang untuk membuktikan adanya padang mahsyar ni ialah surah Qaf. Okey, boleh Ustaz teruskan? Ustazah nak ulang kaji sikit je. Okey, kita tengok muka surat seterusnya, nombor 5. Okey, so dia cakap dia buat rehearsal semalam adik dan last Sunday. Okey, apa dia? Nombor 5. Nombor 5 ialah syurga. Okey, syurga ialah tempat. Tadi balasan ni tempat. Balasan nikmat yang kekal abadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tu syurga adalah tempat balasan nikmat yang kekal abadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Okey. Dalil nakli untuk syurga adalah surah Al-Bayyinah. Kena ingat tahu, mana tahu masuk exam kan. Ustazah tak pasti yang mana satu yang masuk. Okey, seterusnya neraka. Okey, neraka adalah berlawanan bagi syurga. Okey, neraka ialah tempat balasan azab yang kekal abadi. Tempat juga balasan. Tetapi dia tulis azab yang kekal abadi bagi orang kafir dan balasan sementara bagi mukmin yang derhaka, yang akan disiksa sekadar banyak dosanya. Tu beza syurga dan neraka. Okey, boleh jelas? Ada confuse lagi ke? Ada confuse ke? Tak ada. Tak ada. Okey, nombor 7, malaikat. Okey, malaikat. Malaikat ni apa? Malaikat ialah
makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Okey. Dan terpelihara daripada maksiat. Situ pun dah cukup dah. Biasanya dia akan tanya malaikat ni diciptakan daripada apa. Biasa soalan macam tu lah kalau PSRA lah. Okey, mereka merupakan hamba Allah yang mulia, tidak sesekali menderhaka kepadanya, bahkan sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Mereka boleh menyerupai pelbagai bentuk dengan izin Allah. Itu surah Fatir. Okey, seterusnya ni nama malaikat-malaikat kan. Ustazah Yakin kamu dah tahu tugas, nama dan tugas malaikat. Okey. Seterusnya muka surat seterusnya bagi nombor 8 ialah jin. Okey, kita tengok. Jin ialah makhluk yang dijadikan daripada api. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Mereka pun ada agama. Ia boleh menjelma dalam bentuk manusia, haiwan dan sebagainya. Okey, seterusnya nombor 9 mizan. Mizan, pernah dengar kan? Mizan adalah alat untuk menimbang amalan yang dilakukan manusia atau jin ketika di dunia. Alat untuk menimbang amalan yang dilakukan manusia atau jin ketika di dunia. Mereka yang berat, timbangan kebaikannya melebihi timbangan keburukannya, maka Allah memasukkannya ke dalam syurga. Manakala orang yang ringan timbangan kebaikannya akan dimasukkan ke neraka. Okey. Okey, seterusnya ialah sirat. Sirat ni adalah jambatan atau titian yang merentasi neraka Jahannam. Akan dilalui oleh setiap manusia, tak kisahlah orang Islam, kafir ataupun tak ada agama, semua akan melalui sirat tersebut. Mereka yang banyak amal kebaikannya akan mudah melaluinya. Manakala boleh masuk teruslah syurga. Manakala orang-orang kafir yang serta mereka yang banyak perbuatan jahatnya akan melaluinya dengan sengsara dan akhirnya ditarik ke dalam neraka Jahannam. Ustazah tak nak tekankan yang ni sebab Ustazah yakin kamu tahu. Bukan tahu, kamu masih lagi ingat. Okey. Okey. Kenapa sangkut? Ada soalan ke nak tanya pada Ustazah? Ada tak? Tak ada. Okey, kita tengok kesan beriman. Okey, tengok muka surat. Muka surat seterusnya. Okey, kesan beriman kepada Sam'iyat. Ada dua kesan. Kesan baik, kesan buruk. Kesan baik ni bila kita beriman. Kesan buruk ni kalau kita tak beriman. Okey, pertama sekali kalau kita beriman dengan perkara Sam'iyat ni. Menjadikan seseorang itu sentiasa bertakwa. Kalau dia takut neraka, dia akan lebih bertakwa kepada Allah. Okey, sabar dalam menghadapi dugaan atau ujian dari Allah. Kalau tak sabar, dia pun putus asa, dia terpercaya qada dan qadar, maka berdosalah dia. Macam itulah. Dia tak yakin Allah ada bagi syurga, dia tak yakin ada syurga, tak yakin ada pahala, dia tak yakin. Jadi dia macam, biarlah buat je lah dosa. Buat je lah dosa sampai bila-bila kan. Sebab tak nampak kan. Okey, nombor 3, sentiasa mendapat ketenangan dalam hidup. Dan yang keempat, mendorong melakukan kebaikan dan meninggalkan larangannya. Tu kalau kita beriman kepada Sam'iyat. Apa akan terjadi kalau tak beriman kepada Sam'iyat? Pertama sekali, menjadikan seseorang itu kafir. Lepas tu menjadikan seseorang itu sentiasa melakukan perkara mungkar sebab dia tak takut dosa kan. Dia pun terus menerus membuat perkara mungkar dan mudah berputus asa dan tidak bersyukur. Lepas tu hidupnya sentiasa gelisah dan akhir sekali nikmat yang diterima dirasakan berkurangan serta tidak pernah cukup. Okey. Ada sebarang soalan ke nak tanya? Okey, habis sudah perkara Sam'iyat.
Ustazah tak nak tekankan dalam tu. Jadi Ustazah akan bagi ni lah. Bagi quiz kejap. Quizzes. Okey, jangan Ustazah bagi. Alright, so dekat ni, kita tak dekat sini, so akan ada speech akan ada talk, okay? Yang disampaikan oleh siapa? Speech ni. Sekejap. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. So during the speech, apa dia punya topik? Ada soalan, ada nak tanya-tanya soalan ke? About space travel. So as we all Kalau ada soalan nak tanya, tolong tanya terus. Minggu depan kita akan belajar fiqh. Untuk petang ni kita akan belajar fiqh simulasi lah. Kita akan bincang tajuk simulasi. Sekejap tengah loading pula. And then our welcome to attend this talk. Alright, so let's look at question 19. Who is the organizer of the event? Senang sangat ni. Ni. Science Club. Okay. Which one is true? Let's look at A. The event will be held on 20th April 2019. Salah. Supposedly, yes, 2018. So, salah is right. Okay, B. The event is for the teachers at the school. Is it correct? Salah. Okey. Ini quizzes yang Ustazah bagi. Siapa yang tak masuk ni? Umairah yang tak masuk. Okay. Kalau macam ni kan. Okay, you jangan Okey, boleh masuk. Siapa yang dah dapat tu? Baru lagi decide the best from strangers. So betul ke tak? Ada kena not related at all. Okay, so betul lah. The answer is C. Alright. Okay, so that is the end of section A. So for section B, Semua dah masuk ke? Alright, people, listen very carefully. Okay, this kind of questions you have to answer in a full sentence. Kenapa slow pula internet ni? Separuh, sekerat tak nak. Okay, contohnya question A. Kita ada my favorite. Okey, 7 orang. Okay, so kalau dia bagi jawapan dekat sini. 7 orang. Lagi. 7 orang je baru masuk. 8. Okay, so kalau dia kasi, kalau dia cakap 8 orang. Boy Muaz ha deris last lap. Boy nama dia. Ada Dan. Boy. Yang lain Erina, tak ada masalah. Azfa, Aina, Emri yang lain. Anur, okey. Okey. 8 orang je. Yang lain macam mana? Wildan tak ada pun Wildan. kenapa buat tu salah sebab Wildan dah masuk belum? Okey, Wildan ada. Anik. alright. So kalau dibagi macam ni, Okey, seorang lagi. okay. Alright, next one. Let me give you a list. Okey, cukup. Kenapa Deris baca masuk 2 Deris? Macam mana? Nampak tu muka dia. Siapa yang tak ada ni? Idris baru tu. Oh, Idris baru tu. Okey, siapa yang tak masuk lagi ni? No, Seorang lagi ni. yes, Anik ada Anik? thank you. Saya dah masuk dah. Dah masuk dah. Okey, dia tak keluar kot dekat skrin Ustazah. Okey, start. Jangan letak thank tau. Thank Ada 20 soalan you, thank you. Okey, boleh jawab. Uish, lajunya. Senang ke soalannya? Laju sangat tu. Okay, this one. I am looking for my handbag. Bagi jawapan. Yes, very good. What are you looking for? Alright, so tu kalau boleh cakap mother, what are you looking for?
Okay, question 22. So let's read the passage. Advantages and disadvantages of mobile phone. Right, nowadays, mobile phones are considered a necessity and not a luxury. Most school children have their own mobile phones. Nombor 1 Muaz, haha. Have a Oh, mobile okey, phone. Anur naik. Nombor 2 Nazrul. Nombor 3 Muaz. Nombor 4 Wildan. Most parents are busy with Yang work lain? and sometimes they are not aware of their children's whereabouts. By having a mobile Kenapa phone, tak ada nama Anik their children can always keep in touch with them. Besides, most mobile phones have GPS features which allow parents to locate their children easily. GPS feature will help in locating the children if they are lost or kidnapped. Having a mobile phone teaches children to be responsible. Children have to be responsible for informing their parents of their whereabouts and activities. They have to restrict their calls to important persons and use their phones only for emergencies. Having a mobile phone is good if the children use it wisely. Mobile phone also gives a lot of disadvantages for the children. It is a powerful tool that can hold lots of apps such as social, networking apps and games that can be time wasting at best and corrupting at worst. It can make the children become as antisocial kids because they rather focus on their phone instead of interacting with other people in real life. Also, mobile phone gives them access to a private line of communication even though they're in touch with. In conclusion, it is okay for children to own a mobile phone, but parents should control the usage of mobile phone to the children. Alright, from this passage, Kita cuba bincang sikit nanti. advantages and disadvantages. So it's meaning of advantages. Okey, laju. Kebaikan dan keburukan. So, Asfa masih tersangkut di nombor 8. Ada Dan pe-8. Arina 11. talks about the most 8 betul ke? Apa soalan ke-9? yesterday is about disadvantages. You misuse your device. Buat kerja, entah apa-apa saya ajar, you on WhatsApp, you chat with your friends. Itu adalah disadvantages atau keburukan. Okey. Of mobile phone. Laju. Yes, there are lots of advantages of mobile phone. Okey, Nazrul satu soalan lagi. Okey, Asfa 10 soalan lagi. Ada lagi keburukan. So, how we going to overcome? It's a meaning of overcome. Overcome the situation or overcome the problem. Yes, mengatasi, kita nak mengatasi masalah ini dengan cara yang bagaimana. So let's look at passage by passage. Paragraph by paragraph. Siap. Paragraph. Siap. Okey, ada lagi yang tak siap ni? Janganlah kecut. Embrace kat bawah je. Oi. Necessity keperluan. Yes, necessity itu keperluan. Sekarang pada itu keperluan. Luxury. Okey, semua dah siap ke? Asfa seorang lagi. Okey, kita cuba bincang sikit soalan. Okey, Asfa okey. Siapa ni chat ni? Saya dah siap. Kenapa tak ada nama Anik kat sini? Tak tahu. Dia pun tanya saya, Anta nampak nama Ana? Ana tak nampak nama Anta. Okey, Aswa dah. Okey, kita end
Okey, tak apalah. Nak buat macam mana? Apa Kita tu tengok. tulisan slide tu? Okey, yang pertama siapa? Nombor 3 Emrim, 1 Anur, nombor 2 Idris Deris. Wow. Okey. Ni yang lain ikut. Lah ikut. Okey. Kita nak bincang sikit. Kat mana nak tengok ni bincang ni? Okey, every question. Okey, kita tengok sama-sama Nombor 1. Sam'iyat adalah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan oleh manusia. Apa dia? Gaib. Perkara gaib. Okey, Ustaz tengok tak ada yang salah lah. Semua betul Okey, kita tengok. Okey, nampak kan kalau macam gini kan? Nampak. Hukum beriman dengan perkara-perkara sam'iyat ialah wajib. Okey, semua betul, tak ada masalah. Okey, antara contoh-contoh perkara sam'iyat ialah syurga dan neraka. Okey, semua betul, bagus. Okey, nombor 4, manusia akan sentiasa kepada perintah Allah jika beriman kepada perkara-perkara sam'iyat. Apa dia? Patuh. Okey. Perkara-perkara sam'iyat disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Adalah sebahagian perkara sam'iyat alam ceria, alam barzah, alam barzah. Jangan pula alam tora. Okey, semua betul, tak ada masalah. Okey. Adalah tempat ganjaran. Tempat ganjaran untuk orang yang mentaati perintah Allah. Tempat apa? Syurga. Okey, nombor 8. Tempat manusia dikumpulkan selepas dibangkitkan semula. Apa dia? Masya. Masya. Saya tengok ada satu yang salah ni. Agak-agak siapa yang salah ni? Salah apa, Miss? Dia jawab ni. Nak cakap takut. Idris, kamu ke? Apa? Kalau semua orang nampak nama Ana mesti ada nombor 1. Tak apalah, bersabarlah Ani. Sabar. Okay. Jadi tempat manusia dikumpulkan selepas dibangkitkan semula adalah mahsyar. Okey, nombor 9, ada semua amalan akan ditimbang dengan neraca yang dipanggil apa dia? Mizan. Mizan. Ni apa yang salah ni? Dipanggil razan ke? Tak tahulah. Okeylah, confused kan? Okey, apakah ini malaikat yang ditugaskan untuk menyoal manusia di dalam kubur? Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Jibril malaikat apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Israfil? Menyumpahkan kanda. Israel? Menyambut nyawa manusia. Menyambut menyambut. Bila Israel datang memanggil, mencabut nyawa manusia. Bukan apa? Apa yang Emril cakap tadi? Apa? Malaikat pening apa pula dia ni? Okey, kita tengok. Adalah nombor 11 adalah titian terakhir yang dilalui oleh manusia. Di bawahnya terdapat neraka. Titian apa dia? Titian apa? Sirat. Okey, nombor 12. Ada yang salah ke kat sini? Nombor 11 tak ada. Semua betul. Bagus. Okey, di manakah okey, betul, bagus. Nombor 12. Di manakah manusia yang dihakimi oleh Allah Ta'ala? Dekat mana? Dekat Mahsyar. Jangan alam barzah Mahsyar. Ni siapa yang salah ni, tak tahu dia salah dekat mana. Dia malu kot nak bagi tahu. Okey, tak apa. Okey, nombor 13, antara berikut yang manakah bukan perkara sam'iyat? Yang mana bukan? Seksa kubur betul, dalam alam barzah, syurga, sirat, udara bukanlah. Okey. Kepantasan manusia berjalan di atas titian sirat bergantung kepada amalan. Jangan pula tulis bergantung kepada kekuatan. Tak ada. Kalau kamu suka gym sekalipun, suka makan besi sekalipun, kalau amalan
pahala kurang, sama juga. Jadi macam orang yang tak makan apa-apa. Gitulah ibaratnya. Okey, di manakah manusia berada selepas meninggal dunia? Alam barzah. Alam barzah. Alam barzah ni ibarat transit lah. Transit sebelum ke alam seterusnya. Okey, nombor 16. Apakah yang berlaku kepada manusia setelah masuk di dalam kubur? Soal oleh malaikat. Jangan pula menjadi hantu, tak adanya. Disoal oleh malaikat. Memanglah ditinggalkan oleh keluarga tapi tu di luar. Kalau dalam kubur disoal oleh malaikat. Okey, nombor 17. Neraka adalah tempat pengakhiran kepada manusia yang membuat apa? Maksiat kepada Allah. Okey, semua betul. Cuma yang ada berdua soalan tadi yang salah je lah. Okey, tak apa. Bagus lah tu. Keep it up. Okey, nombor 18. Tempat apakah matahari dekat dengan kepala manusia? Dekat mana? Padang Mahsyar. Yang sejengkal je dengan kepala kita. Okey, seterusnya nombor 19. Apakah yang boleh menyelamatkan manusia dari disiksa oleh Allah Ta'ala? Apa dia? Amalan baik. Okey, nombor 20. Apakah yang terjadi kepada manusia yang terjatuh semasa meniti titian sirat? Apa yang akan terjadi? Dia makinkan semula ke? Dimasukkan dalam api neraka. Kalau anda kata diberikan peluang hidup di dunia, mesti ramai yang terjun masa melintas titian sirat tu. Sebab apa diberikan peluang hidup di dunia, terjun, semua pakat terjun. Okey, itu sahaja. Okey, petang ni nak ada kelas tak?